Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 2 Disember bersama saya, Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Peguam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah memaklumkan pihaknya telah menfailkan kepada Mahkamah Rayuan notis usul untuk mengambil keterangan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki. Notis itu katanya turut melibatkan nama-nama lain berkenaan kes penyewelengan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Tindakan berkenaan dibuat pada saat-saat akhir ketika Mahkamah Rayuan dijadualkan menyampaikan keputusannya pada Rabu depan. Namun, pendedahan demi pendedahan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan terhadap pelaku-pelaku lain baru-baru ini memberi petunjuk usaha pihak tertentu yang cuba mensabitkan kesalahan Najib. Ia termasuk pendedahan penlibatan bekas Kabinet Bank Negara Malaysia Tan Sri Zeti Aziz Akhtar dan suami Dato' Dr. Taufik Aiman yang terkait dengan kes berkenaan, namun tidak diketengahkan ketika prosedur. Selain itu, pada 24 November baru-baru ini, bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas juga mendedahkan beliau tahu tentang peranan Tan Sri Zeti dan suaminya dalam membantu urusan Jolo. Malah ada kertas siasatan telah dibuka SPRM. Tan Sri Muhammad Syafiee menegaskan semua maklumat berkenaan adalah relevan dalam pembelaan anak guamnya dan kelihatan seolah-olah semuanya telah sengaja disembunyikan. Dua kenderaan dipercayai terperangkap dalam tanah runtuh di jalan utama Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands petang tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata, difahamkan sebuah lori dan sebuah kereta tertimbus dalam kejadian tanah runtuh itu. Dalam satu kenyataan, pihak bomba memberitahu setakat petang tadi, seorang pemandu lori memberi respon daripada runtuhan berkenaan. Bagaimanapun, jumlah sebenar mangsa yang terperangkap masih belum dapat dipastikan. Pihak bomba memaklumkan panggilan kecemasan kejadian itu diterima pada jam 1.44 petang. Anggota dan jentera yang tiba di lokasi mendapati runtuhan tanah telah mengakibatkan laluan utama di kedua-dua arah jalan itu terhalang sepenuhnya. Malaysia Gazette akan memaklumkan perkembangan kejadian berkenaan dari semasa ke semasa. Rapid KL memuat naik ciapan berserta rakaman video yang menunjukkan pengguna tren tidak beretika. Ia menunjukkan dengan selamba seorang wanita membasuh tangan tanpa mempeduli tempat dia berada. Rakaman menunjukkan wanita berkenaan dengan selamba membuka botol dan kemudian menuang air. Lebih menjengkelkan, ia dibiarkan bersepah atas lantai. Tanpa sebarang perasaan bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan, dia kemudian dengan selamba memasukkan semula botol ke dalam beg plastik yang dibawanya. Dalam ciapannya, AS Rapid KL meminta pengguna yang lain supaya tidak mencontohi perbuatannya. 144 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam tempoh 3 jam semasa operasi pemandu warga asing PEWA di sekitar Ibu Negara hari ini. Sejak bermula dari jam 10 pagi hingga 1 tengah hari, 750 kenderaan telah diperiksa dan 25 daripadanya telah disita. Menurut Pengarah JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Zaki Ismail, 72 kesalahan yang dikesan adalah membabitkan lesen memandu kompeten CDL, 27 kesalahan teknikal, 10 kesalahan insurans tamat tempoh, 9 kes tiada lesen kenderaan perdagangan GDL dan 1 lain-lain kesalahan. Jelas beliau, UPS PEWA dilakukan setelah JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjalankan risikan ke atas beberapa lokasi di sekitar Ibu Negara. Ia mendapati ramai pemandu warga asing tidak memiliki lesen memandu dan juga melakukan pelbagai kesalahan lain. Kebanyakan kenderaan yang dipandu oleh warga asing adalah milik warga tempatan dan tindakan boleh diambil terhadap empunya. Kita sebenarnya ini adalah salah satu ataupun sebahagian daripada operasi yang kita adakan pada setiap tahun
PEWA ini juga merupakan operasi di dalam perancangan plan tindakan penguatkuasa kita yang memang kita telah gariskan, dan dari semasa ke semasa ini adalah sebahagian sebab kadang-kadang tanggapan masyarakat kata kita buat ini secara bermusim, tapi sebenarnya kita sentiasa buat secara berkala dan sentiasa kita adakan, cuma di tempat yang berbeza lah. Dan saya ingin mengajak orang ramai supaya pihak JPJ tidak boleh berada di mana-mana. Jadi kita mohon pihak masyarakat supaya membantu menjadi mata dan telinga JPJ untuk sama-sama membantu menyalurkan aduan-aduan dan rungutan-rungutan kepada pihak JPJ. Kita ada banyak saluran, kita ada saluran aduan kita, nanti kita boleh ambil lah email aduan yang kita telah ada dalam website tu. Adukan kepada pihak JPJ, insya-Allah kita sentiasa mengambil tindakan daripada setiap aduan yang dikemukakan kepada kita. Ini adalah sebahagian daripada aduan yang kita dapatlah. Dan hari ini kita buat operasi khas. Sebenarnya ini adalah satu operasi khas daripada operasi. Majlis Pemulihan Negara MPN mencadangkan penubuhan sebuah jawatan kuasa Kabinet untuk menangani isu kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ia bertujuan membantu meringankan rakyat yang terbeban ketika ini. Dalam kenyataannya, bekas Perdana Menteri memberitahu MPN sudah meneliti kesan ke atas keupayaan sektor ekonomi untuk bangkit pulih sebaik ekonomi negara dibuka semula, terutamanya dari sudut ketidakupayaan penawaran untuk memenuhi permintaan yang boleh menyebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Katanya, data terkini daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan indeks harga pengeluar IHPR bagi pengeluaran tempatan meningkat sebanyak 12.3% pada September 2021 berbanding 9% yang dicatatkan pada bulan sebelumnya. Keadaan itu jelasnya akan menyebabkan peningkatan inflasi untuk beberapa bulan akan datang yang akan membebankan pengguna. Muhyiddin berkata, beliau memandang serius isu kenaikan harga barang yang pada hematnya akan menjejaskan proses pemulihan negara. Jumlah sebenar kerusi yang bakal ditandingi PAS pada Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12 masih menjadi tanda tanya. Ketika ditanya mengenai perkara itu, Naib Presidennya Senator Idris Ahmad enggan mengulas lanjut. PRN Sarawak tu tak bagi katakan sikit persediaan PAS setakat ini. Setakat ini PAS akan bertanding yang nanti hari penamaan calon kita tengok over kursi. Awak tengah datang. Sarawak. Pada 5 November lalu, Penolong Setiausaha PAS Sarawak Syamsul Bahri Muhammad mengesahkan parti itu akan bertanding di 11 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Ia melibatkan kawasan DUN Kemena, Beting Maro, Semariang, Pantai Damai, Muara Tuang, Sarung Jaya, Sebuyau, Jepak, Lambir, Pujut dan Samalaju. Bagaimanapun, Timbalan Presiden Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pada Selasa menegaskan parti itu akan meletakkan calon kurang daripada 11 kerusi. Susulan kes pertama varian Omicron di Arab Saudi. Keputusan sama ada kerajaan ini untuk terus menghantar jemaah umrah bergantung kepada kelulusan negara itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, setakat ini ibadah berkenaan masih dibenarkan dengan syarat mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Jelasnya lagi, kerajaan juga tidak menerima sebarang laporan jemaah Malaysia dijangkiti COVID-19 ketika mengerjakan umrah. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Zakat Korporat 2021 di Masjid Negara siang tadi. Pada majlis itu, PPZ Mawib telah menerima bayaran zakat perniagaan berjumlah RM12,353,344.43 daripada 18 syarikat korporat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengesahkan tiada ahli parlimen yang diuji positif COVID-19 dalam saringan berkala di bangunan parlimen semalam. Menurut beliau, kes positif yang direkodkan
hanya melibatkan kaki tangan Parlimen. Dalam hantaran di laman media sosial, beliau berkata Ketua Pentadbir Parlimen telah memberi arahan kepada pegawai supaya mengelak daripada hadir program atau majlis sosial bagi mengelakkan penularan wabak tersebut. Arahan itu juga katanya telah dimaklumkan kepada menteri-menteri dan ketua setiausaha semua kementerian untuk dimaklumkan kepada para pegawai yang terlibat di bangunan itu. Beliau mengingatkan agar semua mematuhi arahan dan menjaga SOP bagi memastikan persidangan dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Baik, beralih ke perkembangan COVID-19 di Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Sehingga jam 3 petang tadi, 139 individu disahkan positif. Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Syahari Ngadiban berkata, ia terdiri daripada 114 pelajar, 15 guru dan 10 petugas dan ia dikenali sebagai kluster persiaran tasik. Katanya, kesemua 139 kes yang positif COVID-19 berada dalam keadaan stabil dan dalam kategori 1 dan kategori 2A, iaitu bergejala tetapi risiko rendah. Mengulas berkenaan kes indeks kluster berkenaan, Dr. Syahari dalam kenyataannya berkata, ia melibatkan seorang guru yang bergejala pada 22 November dan disahkan positif COVID-19 pada 24 November. Hasil saringan kontak rapat telah mengesan 7 lagi kes, iaitu 6 pelajar dan seorang lagi guru. Lalu kluster COVID-19 diumumkan pada 29 November 2021 sebagai kluster persiaran tasik. Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.